Israel sedang bersiap untuk sesuatu yang hampir tidak pernah dilakukannya sebelum ini. Dan jika ia berlaku, ia boleh mengubah keseluruhan keseimbangan kuasa dalam perang terhadap keganasan. Tetapi itu hanyalah permulaan. Kerana sementara dunia memberi tumpuan kepada Gaza dan Iran, satu pertempuran yang jauh lebih besar sedang berlaku secara senyap di seluruh Judea dan Samaria, termasuk satu pendedahan mengejutkan daripada Presiden PA Mahmud Abbas. Semua itu dan banyak lagi dalam Judeacation hari ini. Selamat kembali ke Judeacation di JNS TV. Nama saya Josh Heston. Mari kita teruskan. JNS minggu ini melaporkan bahawa undang-undang yang menyediakan hukuman mati untuk pengganas yang disabitkan kesalahan membunuh telah berkuat kuasa di Judea dan Samaria. Ini selepas Ketua Komando Pusat Pasukan Pertahanan Israel menandatangani perintah tentera untuk melaksanakan langkah tersebut. Pengumuman itu dibuat selepas Knesset meluluskan undang-undang pada 30 Mac yang mewajibkan hukuman mati bagi penduduk bukan Israel di Judea dan Samaria. Disabitkan kesalahan melakukan serangan pengganas yang membawa maut, kecuali Mahkamah Tentera memutuskan bahawa terdapat keadaan khas yang membolehkan hukuman penjara seumur hidup sebagai ganti. Undang-undang ini diaktifkan dan dipercepatkan akibat daripada pembunuhan beramai-ramai pada 7 Oktober. Mari kita ingat bahawa ia hanya terpakai di bidang kuasa tertentu, seperti di Mahkamah Tentera di Judea dan Samaria. Ia masih meninggalkan budi bicara kehakiman, bermakna ia bukanlah hukuman mati secara automatik. Dan Israel, secara sejarahnya, hampir tidak pernah menggunakan hukuman mati dalam amalan. Kali terakhir adalah pegawai parti Nazi, Adolf Eichmann, yang dihukum mati di Baitul Maqdis pada tahun 1962 kerana peranannya dalam Holocaust. Jadi kita perlu lihat apa yang akan berlaku. Bagi saya ada dua isu di sini. Pertama, secara sejarah, Israel pernah bersedia membebaskan pengganas Arab yang melakukan pembunuhan dalam pertukaran tahanan. Baru-baru ini, Israel membebaskan pembunuh untuk membebaskan tebusan kita dari Gaza. Jika Israel melaksanakan hukuman mati, maka tiada tahanan atau mungkin kurang tahanan yang akan dibebaskan oleh Israel, bermakna mereka sudah pun mati. Dan itu adalah satu perkara yang sangat positif. Saya secara pribadi menentang pembebasan pembunuh pengganas kembali ke jalanan. Tetapi hakikatnya, itulah yang telah dilakukan oleh Israel. Dalam kes ini, pihak jahat akan kehilangan kelebihan kerana mereka yang membunuh rakyat Israel boleh dijatuhkan hukuman mati. Kedua, persoalannya ialah, adakah ini akan memberikan kesan pencegahan yang berkesan? Kita sedang berdepan dengan satu kultus jihadis yang memuja kematian yang sanggup mati asalkan mereka dapat membunuh orang Yahudi dalam proses itu. Adakah seorang bakal pengganas akan mengubah fikirannya jika dia tahu bahawa jika dia melakukan serangan dan terselamat, dia mungkin akan dijatuhkan hukuman mati? Saya rasa ramai yang tidak akan peduli dan tetap akan cuba melakukan serangan. Namun begitu, jika undang-undang ini dapat menghalang sebahagian bakal pengganas daripada bertindak, maka undang-undang ini akan menyelamatkan nyawa. Kesimpulannya, saya benar-benar menyokong undang-undang baharu ini. Tetapi masa akan menentukan sama ada ia benar-benar akan dilaksanakan secara praktikal dan sama ada ia akan berfungsi sebagai pencegahan sebenar. Seterusnya, Presiden pihak berkuasa Palestin Mahmud Abbas mengakui bahawa dana cukai yang ditahan oleh Israel akan digunakan untuk membiayai pengganas Palestin. Perkara ini berlaku semasa ucapan di persidangan umum Fatah yang ke-8 dan telah dilaporkan oleh Palestinian Media Watch. Kenyataan Abbas mengesahkan bahawa pihak berkuasa Palestin masih belum menamatkan dasar bayaran kepada pembunuh walaupun mereka telah menyusun semula pembayaran dan dana kini diagihkan atas nama kebajikan sosial. Tetapi jangan tertipu, tiada apa yang berubah. Mari kita saksikan klip PMW ini. Jika wang rakyat Palestin yang telah melebihi sehingga kini terus daripada yang telah melebihi sehingga walati melebihi sehingga kini. Demi Allah, minyak melebihi sehingga kini $5 bilion, demi Allah. Cahaya kita minyak tidak mampu menanggungnya. Ini kita pun masih mampu tanggung $5 bilion. Dan semua ini akan dibelanjakan untuk kaki tangan dan untuk keluarga dan juga yang lain-lain. Seperti yang dikatakan oleh Abbas, penahanan berterusan dana rakyat Palestin yang setakat ini telah melebihi $5 bilion.
Dan semua ini perlu dibayar kepada kaki tangan awam, kepada tahanan. Tahanan maksudnya pengganas di penjara Israel. Israel mula menahan dana yang digunakan oleh PA untuk membayar gaji pengganas sejak tahun 2022, selepas undang-undang serupa digubal oleh Washington pada tahun 2018. Akta Taylor Force menyebabkan Washington tidak dapat memberikan bantuan ekonomi kepada Ramallah, sehingga ia menghentikan pembayaran bayar untuk membunuh dan kenyataan sokongan awam terhadap keganasan. Penggasas dan pengarah Palestinian Media Watch, Itamar Marcus, mengulas kepada Jerusalem Post bahawa pengakuan Abbas mesti mempunyai implikasi yang besar dan antarabangsa. Marcus berkata, untuk membenarkan pembiayaan berterusan kepada PA, negara-negara barat telah menafikan penemuan PMW bahawa pembayaran bayar untuk membunuh masih berterusan dan telah menerima pembohongan Abbas bahawa ia menghentikan pembiayaan pengganas pada September 2025, jelasnya. Pengakuan terus terang Abbas di hadapan kamera bahawa dia memerlukan wang untuk membayar tahanan atau pengganas mengesahkan dokumentasi PMW. Marcus meneruskan dengan berkata, Israel akan bertindak bijak jika menggunakan video ini untuk memberi tekanan kepada negara-negara barat supaya menghentikan pembiayaan keganasan PA dan menangguhkan pengiktirafan terhadap apa yang dipanggil negara Palestin, yang mana Prancis dan negara lain meletakkan syarat berdasarkan janji PA untuk menamatkan bayar untuk membunuh. PMW mengatakan sejumlah 156 juta dolar telah dibayar kepada pengganas dan keluarga mereka tahun lalu, menurut laporan Jabatan Negara AS yang diterbitkan bulan lalu. 126 juta dolar telah dibayar kepada pengganas, termasuk mereka yang dibebaskan dari tahanan Israel, dan 30 juta dolar telah dibayar kepada keluarga pengganas yang mati ketika melakukan perbuatan keganasan mereka. PA telah berjanji untuk memberikan keluarga-keluarga tersebut sejumlah 214 juta dolar. Menurut PMW, implikasi ekonomi akibat kekurangan dana tersebut telah menyebabkan masalah besar dalam sektor awam PA, memaksa para pekerja untuk bertahan dengan hanya sebahagian kecil daripada gaji mereka, dan institusi awam seperti sekolah beroperasi secara separuh masa. Kesimpulannya, tuan-tuan dan puan-puan, PA sedang mencari-cari wang untuk membayar pengganas dan keluarga mereka. Ini adalah keutamaan utama mereka, bukan sekolah atau hospital atau keamanan yang mereka tidak pernah sokong. Projek nombor 1 mereka ialah membayar pengganas yang ditangkap ketika cuba membunuh orang Yahudi. Dan jika pengganas itu mati ketika mencuba, maka keluarganya akan dimasukkan dalam senarai gaji pihak berkuasa Palestin. Inilah masyarakat yang tinggal bersebelahan dengan kita di Yudea dan Samaria, serta di seluruh Israel. Inilah orang-orang yang sepatutnya kita berdamai dengan mereka. Lebih 30 tahun kita berdepan dengan perkara ini selepas janji-janji palsu tentang perdamaian. Sudah tiba masanya untuk Israel meninggalkan pihak berkuasa Palestin, meninggalkan perjanjian Oslo yang tidak membawa apa-apa selain kesuraman dan kehancuran, kematian dan kemusnahan. Mari kita cari jalan lain ke hadapan. Dan sebagai permulaan, kita harus mulakan dengan kedaulatan. Seterusnya, Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, minggu ini telah mengarahkan pengosongan segera Khan Al-Mar, sebuah perkampungan kecil di padang pasir Judea yang dipertikaikan, di mana Badui Arab telah mendirikan bangunan dan tempat tinggal secara haram. Smotrich, yang juga berkhidmat sebagai menteri di Kementerian Pertahanan Israel dan bertanggung jawab ke atas hal ehwal awam di Yudea dan Samaria, telah mengarahkan wakilnya dalam pentakbiran sivil untuk mengambil semua langkah yang perlu bagi melaksanakan tindakan itu secepat mungkin, menurut pejabatnya. Baitul Maqdis telah berusaha selama bertahun-tahun untuk memindahkan komuniti tersebut yang terletak di koridor strategik I1 antara Baitul Maqdis dan Ma'ale Adumim. Bercakap pada sidang media minggu ini, Smotrich berkata pemindahan itu adalah sebahagian daripada tindakan balas Baitul Maqdis terhadap PA yang beliau tuduh telah menyebabkan permintaan untuk waran tangkap rahsia terhadapnya di Mahkamah Jenayah Antarabangsa di The Hague. Smotrich berkata, apa yang pasti ialah pihak berkuasa Palestin dan rakyatnya berada di belakang keseluruhan proses ini. Beliau berkata mereka berada di sebalik serangan perundangan di ICC dan Mahkamah Keadilan Antarabangsa. Mari kita huraikan perkara ini. Perkemahan haram di Khan Al-Amr terletak di sepanjang Lebuh Raya 1 antara Baitul Maqdis dan Laut Mati. Ia adalah komuniti haram utama PA di kawasan C, yang berada di bawah kawalan penuh Israel. Semua ini adalah sebahagian daripada Pelan Fayad 2009, di mana PA mewujudkan komuniti-komuniti ini daripada tiada.
Mereka meletakkannya di lokasi strategik di kawasan C. Biasanya, ia bermula dengan sebuah sekolah haram dan kemudian mereka membina di sekelilingnya. Itulah yang berlaku di sini. Pihak berkuasa Palestina tahu betapa buruk kelihatannya jika Israel terpaksa merobohkan sebuah sekolah. Sebenarnya, itu satu rancangan yang bijak. Mereka menggunakan anak-anak mereka sendiri sebagai bidak. Mereka mendirikan sebuah sekolah, membawa masuk anak-anak, kemudian media datang untuk mengambil gambar. Jika Israel memutuskan untuk merobohkannya, kanak-kanak ini akan menjadi pelakon mereka dalam produksi Hollywood ini. Khan al-Amri ialah sebuah komuniti haram. Mahkamah Agung Israel telah menjelaskan bahawa ia adalah haram. Ia juga bukan tempat yang selamat. Ia terletak betul-betul di tepi lebuh raya, tetapi pihak berkuasa Palestin PA mengekalkan orang Badui di sana, terutamanya kanak-kanak itu, juga sebagai bidak untuk mengambil alih tanah milik negara Israel. Jadi Menteri Smotrich berkata sekali dan untuk selamanya, sudah tiba masanya untuk merobohkannya. Ini sepatutnya telah dilakukan bertahun-tahun dahulu, tetapi tiada kerajaan yang sanggup bertindak. Mungkin kerana mereka tidak mahu imej sebuah komuniti dan sekolah dirobohkan. Tetapi Smotrich kini sedang mencari cara untuk menghukum PA kerana waran tangkap rahsia terhadapnya di Mahkamah Jenayah Antarabangsa. Sudah tentu dia betul. Sudah tentu PA cuba pelbagai cara untuk menjerat Israel dan pegawai-pegawai Israel dalam masalah. Beginilah cara rakan damai kita yang kononnya bertindak. Israel patut merobohkan kampung haram ini. Ia patut melakukannya kerana kita adalah sebuah negara yang berlandaskan undang-undang. Jika waran tangkap rahsia itu yang mendorong Israel bertindak, tidak mengapa. Ia bukanlah yang terbaik dan sepatutnya perkara ini sudah diselesaikan bertahun-tahun dahulu. Tetapi sudah tiba masanya untuk Israel bertindak terhadap perkara ini secara muktamad. Dan bukan sahaja di Khan al-Ahmar, Israel sepatutnya bertindak di seluruh Judea dan Samaria untuk merobohkan perkemahan haram PA. Seterusnya, berita baik minggu ini. Selepas bertahun-tahun usaha, stesen kereta api Samaria-Tibet telah dirasmikan minggu ini, menghubungkan komuniti di utara Samaria dan Tibet ke rangkaian kereta api nasional. Pembukaan stesen ini dijangka membawa revolusi pengangkutan. Bagi penduduk kawasan tersebut, ia akan menghubungkan secara langsung komuniti di utara Samaria ke pusat Israel. Stesen baharu ini menandakan satu pencapaian bersejarah dan ini adalah kali pertama sebuah stesen kereta api rasmi di negara Israel membawa nama Samaria. Stesen ini akan memberi perkhidmatan kepada puluhan ribu penumpang dari seluruh rantau ini, terutamanya penduduk komuniti Evnei Hefetz, Salit Zufim, Einav dan Shaveh Shomron. Ketua Majlis Wilayah Samaria, Yossi Dagan, berkata, stesen Samaria Tibet merupakan satu lonjakan besar ke hadapan dalam aspek kualiti hidup, keselamatan dan pembangunan ekonomi di rantau ini. Ini adalah satu langkah penting ke arah matlamat kami untuk membawa 1 juta penduduk ke Samaria dan mengukuhkan hubungan antara Samaria dan kawasan Tel Aviv serta seluruh kawasan tengah Israel. Beliau menambah, usaha komuniti Yahudi di Samaria adalah sebahagian yang tidak terpisahkan daripada negara Israel dan ia akan kekal begitu selama-lamanya. Kini, ini adalah berita besar. Apabila anda membina infrastruktur di sesuatu kawasan, itulah cara anda menunjukkan kehadiran yang berkekalan. Apabila anda melabur berjuta-juta dolar ke dalam sesuatu kawasan, itu menunjukkan bahawa anda komited terhadap masa depan. Namun, malangnya, kita telah melihat bahawa itu tidak selalu berlaku. Pada tahun 2005, Israel telah meruntuhkan seluruh tamadun. Sebenarnya, apabila kami mengeluarkan kesemua 10,000 rakyat Israel dari Gaza dan utara Samaria, serta memusnahkan kebanyakan bangunan di sana. Harapan saya ialah kita telah belajar daripada kesilapan itu. Saya berharap bahawa landasan kereta api baharu ini benar-benar menjadi asas yang berkekalan bagi kehidupan Yahudi di utara Samaria. Sekarang, ini satu lagi contoh kekekalan. Sudah tentu, saya berharap. Majlis Daerah Binyamin melaporkan bahawa pembinaan pusat perubatan Nanashi yang canggih sedang dibina dengan kerjasama One Israel Fund sedang berjalan dengan pesat. Pusat perubatan itu dijangka akan dibuka tahun hadapan. Pegawai majlis menyatakan bahawa ini adalah salah satu inisiatif paling penting yang sedang dijalankan untuk penduduk Binyamin dan ia dijangka akan membawa perubahan sebenar dalam ketersediaan penjagaan perubatan di rantau ini. Pusat baharu ini direka untuk menyediakan perkhidmatan perubatan yang lebih maju, lebih dekat dan mudah diakses. Sekaligus mengurangkan keperluan untuk perjalanan jauh ke pusat perubatan di luar kawasan bagi mendapatkan rawatan, ujian dan perkhidmatan kesihatan lain.
Jadi, sebelum ini, jika Anda tinggal di Binyamin dan perlu mendapatkan rawatan kecemasan, Anda perlu memandu ke tempat seperti Yerusalem dan ia boleh mengambil masa hampir sejam. Pusat perubatan ini adalah penyelesaian untuk rawatan segera. Di Gush Etzion, tempat saya tinggal, kami mempunyai pusat perubatan. Jadi, jika Anda memerlukan rawatan kecemasan, Anda tidak perlu memandu 45 minit ke hospital di Yerusalem. Ini adalah berita baik untuk penduduk kawasan ini. Dan secara keseluruhan, sama seperti stesen kereta api, ini adalah satu lagi simbol kekekalan. Ini adalah satu lagi simbol bahawa Israel tidak akan membunuh diri dengan menubuhkan sebuah negara pengganas PA di tanah warisan nenek moyang kita. Ia mungkin kedengaran seperti cerita kecil pada zahirnya, sebuah stesen kereta api baharu. Tetapi setiap satu daripada cerita ini adalah berita besar untuk masa depan komuniti di Judea dan Samaria serta untuk seluruh Israel. Akhirnya, minggu ini, saya menulis sebuah artikel di JNS yang memaklumkan bahawa sidang pleno Knesset telah meluluskan pada bacaan pertama rang undang-undang pihak berkuasa warisan Judea dan Samaria. Rang undang-undang yang ditaja oleh ahli parlimen Likud Amit Halevi bertujuan untuk mewujudkan tanggungjawab langsung negara terhadap antiquity, warisan dan tapak arkeologi di seluruh Judea dan Samaria. Di bawah cadangan ini, badan tersebut akan berfungsi sebagai sebuah pentadbiran profesional yang bebas yang ditugaskan untuk memperbaiki dan memperkemaskan pengurusan tapak warisan sambil mengurangkan kerosakan terhadapnya. Perundangan ini juga bertujuan untuk menjamin melalui undang-undang pembiayaan bagi aktiviti pihak berkuasa tersebut melalui bajet Kementerian Warisan. Selama bertahun-tahun, orang Arab di PA telah memusnahkan tapak arkeologi dan warisan Israel di Judea dan Samaria. Sangat sedikit yang telah dilakukan untuk mencegah perkara ini. Kini, Israel sedang menubuhkan sebuah badan baru yang akan bertanggung jawab untuk melindungi tapak-tapak ini. Di bawah perjanjian Oslo antara Israel dan PLO, PA telah diberi tanggung jawab untuk melindungi tapak arkeologi di kawasan A dan B di bawah bidang kuasanya. Namun, PA telah gagal untuk mencegah vandalisme yang berleluasa. MK Halevi berkata bahawa selepas 59 tahun pengabaian selepas pentadbiran Israel ke atas kawasan itu selepas Perang 6 Hari, Israel akhirnya mengambil tanggungjawab rasmi dan serius untuk memastikan khazanah rohani dan budayanya dilindungi. Halevi berkata, rang undang-undang ini adalah bersejarah dan ia merupakan kali pertama Israel akan melaksanakan undang-undang Israel secara langsung ke atas tapak-tapak di Judea dan Samaria. Jadi ini adalah perkembangan yang sangat positif. Kami pernah berbincang sebelum ini tentang keganasan terhadap tapak arkeologi yang berlaku di bawah PA. Jadi apa tujuan mereka? Apa tujuan PA? Sangat mudah untuk menghapuskan sebarang jejak sejarah Yahudi di Judea dan Samaria. Mereka telah melakukan ini selama 59 tahun yang lalu. Ini juga berlaku di Baitul Maqdis, di mana orang Arab telah memusnahkan artefak Yahudi di Bukit Bait Suci. Saya sendiri telah melihatnya. Mereka mahu mendakwa bahawa kuil-kuil di Baitul Maqdis tidak pernah wujud. Jadi mereka musnahkan semua bukti. Pihak berkuasa Palestin tidak pernah cuba menghentikan perkara ini. Sudah tiba masanya Israel mengambil isu ini dengan serius. Ini baru bacaan pertama rang undang-undang, jadi jangan kita terlalu terburu-buru. Ia masih perlu melalui 2 lagi bacaan sebelum ia menjadi undang-undang. Tapi mari kita berharap perkara itu akan berlaku. Kita perlu melindungi sejarah kita demi masa depan yang lebih baik. Terima kasih kerana bersama kami dalam Judea Occasion minggu ini. Nama saya Josh Haston, wartawan untuk JNS TV. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka yang bekerja di belakang tabir di JNS TV, penerbit Barbara Hanamov, jurutera Aaron Rogalenter, Zach Sickerman, Ryan Lishitz, pengurus stesen Yuri Sveretsky, dan penyunting video Olga Senatov. Pastikan Anda bersama kami minggu depan di Judea Occasion di JNS TV. Dan berikan kami super thanks, langgan saluran kami, dan pastikan Anda melayari jns.org untuk semua berita terkini dari Israel, Timur Tengah, dan seluruh dunia Yahudi. Semoga minggu Anda hebat semua.